9. Keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Amerika Syarikat telah menggunakan bom atom dalam serangan terhadap Jepun pada bulan Ogos 1945. Peristiwa tersebut membawa kekalahan tentera Jepun dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada 6 Ogos 1945, bom atom Little Boy digugurkan ke atas bandar Hiroshima. 2 hari kemudian, iaitu pada 8 Ogos 1945, Kabinet Jepun bermesyuarat memutuskan untuk meneruskan peperangan. Selepas itu, pada 9 Ogos 1945, bom atom Fat Man digugurkan ke atas bandar Nagasaki. Dan yang terakhir, pada 15 Ogos 1945, Maharaja Hirohito mengumumkan Jepun menyerah kalah. Jepun meminta agar Maharaja terus diiktiraf sebagai pemerintah dan dipersetujui oleh pihak bersekutu. Selepas Jepun menyerah kalah, Lord Louis Mountbatten, iaitu pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara, merancang untuk segera mendarat di Tanah Melayu semula. Namun begitu, beliau tidak dibenarkan berbuat demikian sehingga selesai upacara penyerahan rasmi oleh pemerintah tentera Jepun kepada General Douglas MacArthur, iaitu pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Pasifik, pada 2 September 1945. Oleh sebab itu, tentera British mula kembali ke Tanah Melayu pada 3 September 1945. Seterusnya, upacara rasmi penyerahan kalah tentera Jepun diadakan di Sabah, Sarawak, Singapura dan Tanah Melayu. Pernyataan menyerah kalah tentera Jepun kepada tentera bersekutu ditandatangani oleh Lieutenant General Seishiro Itagaki, iaitu pemerintah tertinggi tentera ekspedisi Jepun wilayah selatan, dan Lord Mountbatten, iaitu pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Pendaratan pertama tentera British di Pulau Pinang adalah pada 3 September 1945, iaitu 3 minggu selepas Jepun menyerah kalah. Pemerintah tertinggi tentera Jepun ke-37, Lieutenant General Masao Baba, menyerah kalah di Surrender Point di Labuan pada 10 September 1945. Major General Hiyo Yamamura menyerah kalah kepada tentera bersekutu di atas kapal tentera laut Australia HMAS Kapunda di Kuching, Sarawak pada 11 September 1945. Lord Mountbatten, iaitu pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara, menandatangani pernyataan menyerah kalah tentera Jepun di Singapura pada 12 September 1945. General Teizo Ishiguro menyerah kalah kepada Lieutenant O.L. Roberts di Kuala Lumpur pada 13 September 1945. Penyerahan kalah tentera Jepun menamatkan pendudukan Jepun di negara kita yang berlangsung dari 15 Februari 1942 sehingga 12 September 1945. Penguasaan Bintang 3 di Tanah Melayu. Kelewatan pendaratan semula tentera British menyebabkan wujud kekosongan kuasa politik. Kesempatan ini digunakan oleh Bintang 3 PKM melalui MPAJA untuk mengambil alih penguasaan di Tanah Melayu. Bintang 3 menganggap kekalahan tentera Jepun sebagai lambang keunggulan, kekuatan dan keberanian mereka menentang pendudukan Jepun. Parti Komunis Malaya melalui Bintang 3 telah menguasai bandar, balai polis dan pejabat pentadbiran kerajaan yang ditinggalkan oleh tentera Jepun. Bintang 3 menjalankan undang-undang sendiri dan menggunakan
sebuah mahkamah yang dikendalikan oleh komunis untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap sesiapa yang bekerjasama dengan Jepun, terutamanya orang Melayu. Tindakan Bintang 3 menyeksa dan membunuh anggota polis, askar, pegawai daerah dan pasukan sukarelawan Melayu dianggap perbuatan melampau dan mencabar kesabaran orang Melayu. Selama lebih kurang 14 hari, tanah Melayu berada di bawah penguasaan Bintang 3. Tindak balas orang Melayu. Orang Melayu bersatu apabila Bintang 3 mengancam institusi politik, kekeluargaan dan agama Islam. Gangguan Bintang 3 dalam urusan keagamaan di surau dan masjid menyebabkan orang Melayu membentuk gerakan Fi Sabilillah yang bertujuan mempertahankan maruah bangsa, hak dan harta serta kelangsungan hidup orang Melayu. Kepimpinan ulama tempatan memberikan inspirasi kepada masyarakat Melayu berhadapan dengan kezaliman Bintang 3. Di Johor, Haji Saleh Abdul Karim atau dikenali sebagai Kiai Saleh mempelopori penentangan terhadap Bintang 3 dengan menubuhkan pasukan tentera selempang merah. Di Sungai Manik, Perak, Tuan Haji Bakri Haji Muhammad Saman menjadi khalifah parang panjang dalam usaha mempertahankan orang Melayu daripada ancaman Bintang 3. Keadaan yang berlaku ini menyebabkan negara kita berada dalam suasana yang tidak aman. Lokasi kebangkitan orang Melayu menentang Bintang 3. Negeri Johor, lokasinya Batu Pahat iaitu air hitam, Senggarang dan Rengit serta Muar. Negeri 9, lokasinya Batu Kikir iaitu di Padang Lebar. Negeri Melaka, lokasinya di Alur Gajah. Negeri Perak, lokasinya Sungai Manik, Teluk Anson, Kampung Gajah, Bido dan Kuala Kangsar. Teluk Intan dahulunya dikenali sebagai Teluk Anson. Nama asalnya ialah Teluk Mat Intan. Pada tahun 1882, namanya telah ditukar kepada Teluk Anson bersempena dengan nama Archibald Anson iaitu pegawai daerah Hilir Perak. Pada 1 Januari 1982, namanya ditukar kepada Teluk Intan. Sambung, Negeri Pahang di Temerloh dan Raub serta Negeri Kedah di Baling. Kompromi dan usaha perundingan. Kebangkitan orang Melayu menentang Bintang 3 yang mencetuskan pergaduhan kaum menyedarkan pemimpin masyarakat dan raja-raja Melayu tentang kepentingan perdamaian. Usaha Dato' Onn Jaafar. Dato' Onn Jaafar dilantik oleh Sultan Ibrahim sebagai pegawai daerah Batu Pahat dengan tugas utamanya menamatkan kekacauan dan memulihkan keamanan di Batu Pahat. Pada Ogos 1945, Dato' Onn Jaafar mengatur perundingan antara Kiai Saleh dan pemimpin Melayu dengan Ketua Bintang 3 di Dewan Perniagaan Cina Batu Pahat. Kompromi Dato' Onn Jaafar berjaya memujuk Kiai Saleh membebaskan orang Cina yang ditahan di Parit Raja, manakala Bintang 3 pula menamatkan penguasaan mereka di Balai Polis Batu Pahat. Kedua-dua pihak memberikan kerjasama kepada beliau sebagai pegawai daerah untuk mengembalikan keamanan di Johor. Peranan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu berperanan penting dalam usaha menyelesaikan pergaduhan kaum. Contohnya, Sultan Pahang iaitu Sultan Abu Bakar Riyayatuddin Al-Muazzam Shah berangkat ke Kuala Lipis untuk mengingatkan penduduk agar tidak lagi berlaku pergaduhan antara orang Melayu dengan orang Cina. Sultan Perak iaitu Sultan Abdul Aziz Al-Mustasim Billah Shah
juga mengadakan lawatan dan pemantauan ke beberapa daerah bagi memastikan tiada berlaku pergaduhan antara orang Melayu dengan orang Cina. Baginda melawat kawasan yang terlibat untuk berjumpa dengan pemimpin setempat. Mesyuarat dengan penghulu, ketua kampung dan pegawai kerajaan diadakan bagi memastikan kerja pemulihan selepas perang diberikan keutamaan. Sarawak selepas Jepun menyerah kalah. Ketegangan antara kaum berlaku di beberapa tempat sebelum pendaratan tentera Australia pada 11 September 1945. Di Kanowit, permusuhan berlaku antara bekas gerila peribumi yang dilatih oleh SRD dengan orang Cina yang bersubahat dengan tentera Jepun. Di Kuching, campur tangan segera tentera Australia mengenakan perintah berkurung berjaya menghalang pertumpahan darah antara kaum. Pendudukan Jepun memberikan impak negatif terhadap keharmonian masyarakat di negara kita. Keretakan hubungan kaum menyebabkan pelbagai usaha dilakukan bagi mengembalikan keharmonian masyarakat. Peristiwa ini memberikan iktibar kepada kita supaya mengelak daripada perkara yang boleh menimbulkan ketegangan antara kaum. Tindakan ini boleh menjadi ancaman kepada kerukunan hidup bermasyarakat dan kestabilan negara. Konflik dunia yang merangkumi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua meninggalkan kesan terhadap kehidupan manusia. Kesengsaraan dan kemusnahan akibat perang memberikan iktibar kepada kita tentang nikmat keamanan yang sewajarnya dipertahankan untuk kehidupan yang sejahtera. Sebagai warga masyarakat dunia, kita perlulah belajar untuk hidup bersama-sama bagi menjamin keadaan yang aman dan harmoni.